Hai semua, selamat datang ke Weekly Trading Class Fullerton Market. Saya Firdaus Ali, Business Development Manager di Fullerton Market. Hari ini kita akan membicarakan ataupun kita akan belajar tentang bagaimana untuk mengira keuntungan dan kerugian anda dan bagaimana untuk memahami nilai peak dan juga keperluan margin semasa kita berdagang di dalam pasaran forex. Okey, tanpa berlengahkan masa lagi, kita akan terus ke topik kita pada hari ini. Perkara pertama yang kita perlu tahu adalah berapa banyakkah pasaran forex membayar kita untuk satu pip pergerakan di dalam pasaran forex. Nilai pip ditentukan ataupun ianya bergantung kepada counter currency ataupun ada orang yang memanggilnya sebagai code currency. So, dalam topik ini kita panggil dia counter currency, iaitu currency di dalam pasangan mata wang itu dia adalah mata wang yang di belah belakang. Kalau di belah depan ianya dipanggil sebagai base currency. Kalau di belah belakang kita panggil dia sebagai counter currency ataupun code currency bagi sesuatu pasangan mata wang. So, nilai pip bergantung kepada mata wang yang berada di belah belakang ataupun counter currency. Alright, clear? Saya nak sharekan satu formula untuk kita tentukan nilai pip. Alright, so formulanya adalah begini. Counter currency, contract size darab pip di dalam perpuluhan bersamaan dengan pip value. Okey, nampak macam tak faham kan? Okey, tak apa. Saya bagi contoh bagaimana kita nak buat pengiraan untuk tentukan nilai pip ni. Right. So, ambil contoh untuk pasangan mata wang Euro USD. Contract size adalah 100,000 unit ataupun bersamaan dengan satu standard lot didarabkan dengan nilai pip di dalam bentuk perpuluhan iaitu 0.0001. Right. So, pip value-nya adalah bersamaan dengan 10 USD. Nampak tak? Mata wang yang kita ambil itu bersamaan dengan counter currency daripada pasangan mata wang Euro USD. Ingat, definisi ataupun penerangan yang awal tadi saya bagi tahu, ianya bergantung kepada code currency ataupun counter currency, iaitu currency yang belah belakang di dalam pasangan mata wang. 100,000 tu kita darabkan dengan 0.0001 bersamaan dengan 10 dan USD itu kita jadikan dia sebagai mata wang untuk nilai pip yang kita kirakan tadi. Alright. So, kita ambil contoh lagi. Kali ini kita ambil pasangan mata wang USD CAD, sama juga 100,000 unit bersamaan dengan satu lot didarabkan dengan 0.0001 bersamaan dengan CAD 10. Nampak CAD itu kita ambil daripada pasangan mata wang USD CAD, di mana CAD itu adalah counter currency dan kita jadikannya sebagai mata wang untuk menentukan nilai pip tersebut. Alright, so kita ambil contoh lagi. Yang ini adalah untuk pasangan mata wang yen, yen crosses, di mana ada yen di belakangnya, JPY. Sama juga 100,000 unit contract size didarabkan dengan pip in decimal. Okey, untuk pasangan mata wang yen, dia punya pip in decimal adalah 0.01. Sebab untuk pasangan mata wang yen ataupun yen crosses, dia adalah 3 decimal point. So, berapa nilai dia? JPY 1000. Nampak tak JPY counter currency itu kita ambil sebagai mata wang yang untuk menentukan nilai pip, dan 100,000 tu kita kalikan dengan 0.01 dapatlah 1000 Japanese yen. Right, boleh? Senang je. Okay, so untuk Euro USD 10. Sebab apa USD 10 terus? Sebab base currency account kita dalam USD, so kita tak perlu tukar dah kita punya nilai pip tu. Sebab nilai pip tu dah betul-betul dalam USD. Jadi kalau base currency kita USD, kita tak perlu nak buat conversion ataupun exchange. Right. Tapi berbeza pula dengan USD CAD disebabkan nilai pip itu adalah di dalam Canadian dollar ataupun CAD 10, maka kita kena bahagikan dengan nilai ataupun nilai tukaran semasa bagi pasangan mata wang USD CAD. Jadi CAD
10 tu kita bahagikan dengan contoh rate semasa untuk USD CAD adalah 1.32235, maka kita akan dapat USD 7.56. Yang ini adalah nilai PIP di dalam USD. Alright. Tadi kita kira dia di dalam asasnya adalah CAD 10. Tapi sebab kita menggunakan base currency USD, maka kita kena bahagikan dengan kadar tukaran pasangan USD CAD yang semasa. So, bila kita dah bahagikan, kita akan dapat USD 7.56. Itulah nilai akhir kita punya peak value. Sama juga dengan pasangan mata wang yen. Kita dapat peak value secara asasnya tadi kita dah kira, iaitu Japanese yen 1000. Tetapi macam saya cakap awal-awal tadi, kita punya base currency adalah dolar. Jadi kita kena bahagikan dengan pasangan mata wang USD Japanese yen untuk mendapatkan peak value di dalam USD. Maka Japanese yen 1000 kita bahagikan dengan 108.679. Kita anggap itu adalah kadar tukaran semasa untuk pasangan USD Japanese yen. Itu adalah bersamaan dengan USD 9.2. Yang ini adalah nilai akhir bagi peak value di dalam USD. Okey, formulanya adalah lot size darab peak value darab number of pips made sama dengan profit. Ini saya bagi formula bagaimana untuk kita mengira profit dan loss kita. Ingat, ini adalah formulanya lot size darab dengan peak value. Kita dah tahu tadi, kita dah kira peak value kita awal-awal tadi. So, kita ambil peak value tu, kita darabkan dengan lot size dan kemudian darabkan dengan berapa pips yang kita untung. So, kita akan dapat nilai profit kita. Sama juga untuk kira kerugian berapa? Lot size darab peak value darab number of pip loss. Berapa pips kita rugi, kita akan dapat jumlah kerugian kita. Right. So ini adalah contoh yang saya berikan untuk anda lebih faham bagaimana untuk kira keuntungan dan kerugian itu. Kita ambil contoh formula yang saya berikan tadi tu. Lot size darab peak value darab number of pips made bersama dengan profit. So dalam kes ni kita masukkan sebanyak satu lot. Kita darabkan dengan peak value iaitu 10. Berapa? 10 USD. 10 USD sebab apa? Counter currency dekat belakang untuk mata wang ini adalah USD. So darab dengan 110 pip daripada bawah tu naik sampai ke atas sebanyak 110 pip. Jadi keuntungannya adalah lebih kurang USD 1,100. Right. So kita tengok juga untuk contoh di mana kita mengalami kerugian. Formulanya sama, lot size darab pip value darab number of pip loss sama dengan nilai loss kita. Jadi lot size kita adalah satu lot darab dengan pip value 1000. Kenapa pip value 1000? Sebab ianya di dalam yen. So darab dengan 1000, darab dengan 50 pips bersamaan dengan JPY 50,000. Tapi harus diingat Japanese yen 50,000 ini belum lagi final sebab kita kena convert dia kepada rate semasa ataupun kadar tukaran USD Japanese yen untuk dapatkan nilai akhir loss amount itu di dalam USD sebab account base kita adalah USD. Alright. So next adalah kita nak tengok berapa banyak margin yang diperlukan untuk kita melakukan trade di dalam pasaran. Margin adalah sejumlah deposit yang diperlukan untuk kita masuk ke dalam pasaran dan ianya bergantung kepada leverage, base currency dan juga account currency. Base currency macam di awal-awal tadi saya bagi tahu, base currency itu adalah mata wang yang duduk di belah depan di dalam sesuatu pasangan mata wang. Alright. Jom terus kita tengok macam mana kita nak kira margin masa kita trade. Alright, formulanya sangat mudah. Lot size kita darabkan dengan base currency, kemudian kita bahagikan dengan account currency, kita darabkan dengan contract size bahagi dengan leverage. So sama dengan margin. So formula ini sangat mudah. Anda perlu salin sahaja dan kemudian anda boleh buat pengiraan sendiri. Jom kita tengok contoh dalam bentuk pengiraan yang sebenar. Alright. So untuk pasangan mata wang Euro USD contohnya ya, kita buy satu lot dan leverage kita menggunakan 1:100. Alright. Base currency adalah Euro, betul?
base currency itu adalah mata wang yang berada di belah depan. Jadi base currency kita adalah euro. Kemudian account currency kita adalah USD. Right? So, base currency, ingat formula tadi, base currency kita bahagikan dengan account currency, kita akan dapat euro USD, euro bahagi dengan USD sebab base currency kita euro, account currency kita USD. Right? Kemudian kita akan dapat 1.0846 darab dengan apa dia? Lot size. So kalau satu lot lah. Kalau 10 lot lah. Dalam contoh ini kita letakkan satu lot. Lepas tu kita darabkan dengan apa? Kita darabkan dengan contract size. Contract size tu apa? 100,000. Satu lot bersamaan dengan 100,000 kan? So kita bahagikan dengan kita punya apa dia? Kita punya leverage. Jadi kita akan dapat nilai 1,084.6 dolar sebagai kita punya margin. So untuk membeli satu lot euro USD pada harga 1.0846, kita memerlukan modal sebanyak ataupun kita memerlukan margin sebanyak 1,084.6 dolar. Alright. Perkara yang harus kita ingat adalah counter ataupun code currency tidak terlibat di dalam calculation. Apa yang kita tengok dekat sini, apa yang kita tengok adalah base currency. Base currency dan account currency. Itu sahaja. Right? Kita bagi contoh lagi iaitu USD depreciation. Kita sell 2 lot dengan leverage 1:200. Alright. Base currency adalah USD. Account currency adalah USD. Jadi bila base currency dan account currency itu adalah sama, maka nilainya hanya adalah 1. Betul? USD bahagi dengan USD, ianya adalah 1. So kita tak perlukan bahagi dengan rate semasa. Okey, terus saja ke formulanya. 1 kita darabkan dengan apa dia tadi? Ingat tak formula kita? Kita darabkan dengan lot size. Kita darab dengan 2. Kemudian kita darab dengan contract size iaitu 100,000. 100,000 untuk satu lot punya contract size 100,000 bahagikan dengan leverage iaitu 200, kita akan dapat 1,000. So, margin untuk menjual 2 lot USD depreciation pada kadar tukaran semasa iaitu 109.2 adalah bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan 1,000 USD. Alright. So sekali lagi saya ingatkan, counter ataupun code currency tidak terlibat di dalam pengiraan ini. So itu sahaja apa yang saya cuba untuk sampaikan kepada anda. Semoga pengiraan ini dapat membantu anda semua di dalam dagangan seharian anda. Walaupun pengiraan ini sebenarnya telah pun dibantu dengan pengiraan secara automatik di dalam trading platform kita iaitu MetaTrader 4. Namun ianya amat penting juga untuk anda fahami bagaimana ini dikira supaya anda dapat bersedia daripada awal bagaimana untuk anda mengawal risiko dan juga mengawal kewangan anda semasa berada di dalam pasaran. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Saya Firdaus Ali, Business Development Manager di Fullerton Markets, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.